mudah-mudahan dengan diadakan majlis seperti ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkatan dan rahmatnya, insya-Allah. Dan ini boleh dikatakan satu program tambahan lah untuk menyempurnakan lagi, untuk mencantikkan lagi majlis perhimpunan ahli keluarga yang ada di sini. Kita sisipkan dengan sedikit tazkirah ataupun tausiah untuk sama-sama kita menjadikan apa yang kita dengar daripada tazkirah dan muzakarah ini sebagai peringatan khususnya untuk diri kita sendiri, untuk diri saya sendiri, dan begitulah juga dengan tetamu-tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan mari sama-sama kita mengikhlaskan hati kita dalam kehadiran kita pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan keberkatan, dan apabila kita pulang nanti ke rumah masing-masing, mudah-mudahan ada benda yang kita dapat bawa balik, insya-Allah, yang boleh kita jadikan renungan dan panduan di dalam kita nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kalau nak katakan bagi tazkirah tu saya tak pandai lah. Jadi saya mengambil maknanya satu cadangan, iaitu saya nak membacakan satu kitab yang saya rasa begitu penting juga untuk sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan kalam yang dituliskan dalam kitab ni daripada seorang ulama yang muktabar, yang beramal dengan ilmunya. Jadi saya sini tukang baca. Saya tukang baca, tolong baca, jadi khadam tukang baca. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat, insya-Allah. Nama kitab yang saya akan bacakan ni, katanya nama kitab ni, inilah satu risalah yang dinamakan dengan Ta'limul Aulad. Nama kitab ni Ta'limul Aulad, yang maknanya pengajaran, pembelajaran bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Jadi kita ni dinisbahkan kepada ibadah, dinisbahkan kepada ilmu, kita ni dibangsakan kepada anak-anak. Jadi kalau nak jadi orang muda, menuntutlah ilmu. Walaupun umur kita 70 tahun, 80 tahun, nisbah kepada penuntut ilmu, kita jadi muda. Itu sebab dipanggil Ta'limul Aulad, pengajaran, pembelajaran bagi anak-anak. Sesuai kepada kita yang baru nak melangkah, maknanya menghampirkan diri kita kepada ilmu, menghampirkan diri kita kepada ibadah. Itu dipanggilkan sebagai Ta'limul Aulad fi dzikri ba'di ahwalil ibad. Yang ni dalam kitab ni nak menyebutkan, nak menceritakan sebahagian daripada kelakuan-kelakuan hamba-hamba Allah di atas muka bumi. Jadi di sini dia nak ceritakan pelbagai jenis kelakuan manusia yang ada di atas muka bumi ni untuk dijadikan iktibar, dijadikan sebagai panduan, pedoman untuk kita. Mudah-mudahan. Yang mana dalam kitab ni katanya mengandungi di dalamnya beberapa iktibar, pengajaran dan penyekat nafsu. Maknanya penyekat nafsu, penghalang nafsu yang dipanggil sebagai nafsul ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak tuan dia kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu yang dimaksudkan dengan nafsul ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak tuan dia kepada melakukan kemaksiatan. Jadi dengan kita mendengarkan peringatan-peringatan yang ada di dalam kitab ni, insya-Allah menjadi sebagai penyekat seolah-olahnya. Ilmu yang ada dalam ni, apabila kita faham, mudah-mudahan dia menjadi sebagai penyekat daripada hawa nafsu kita yang nak melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan, insya-Allah. Hawa nafsu yang karut, yang menggerakkan yang lalai, dan menggerakkan yang lalai. Maknanya di dalam kitab ni ilmunya yang bermanfaat tu, di antara faedahnya insya-Allah boleh menggerakkan. Maknanya kalau sebelum ni kita tak bergerak, setelah kita dengar kupasan dalam kitab ni, insya-Allah akan bergeraklah kita kepada ibadat, daripada kita lalai. Contohnya daripada ibadat, insya-Allah dengan kita mendengar kupasan ilmu dalam kitab ni, mudah-mudahan kita bergerak menjadi orang yang tidak lalai, kepada menjadi orang yang beramal ibadah dengan serta-merta. Ini orang panggil disebutkan kebaikan kitab ni bukan tujuan dia nak memperlekehkan kitab orang lain, tidak. Dia maknanya dia nak suruh orang pakat-pakat mengaji kitab dia. Sebab orang yang mengarangkan ilmu-ilmu tu, kalau 10 orang yang beramal, 10 orang yang mengaji, yang belajar, yang dapat faedah daripada ilmu dia, maka pahala yang daripada 10 orang tadi diperolehi. Maknanya kalau 1000 orang yang belajar, 1000 orang punya pahala diperolehi oleh Tuan Pengarang. Itu maknanya. Al-Murabbi Abdul Qadir bin Wangah Wakah Budi Sekam Mayor Fattani. Dia orang Fattani. Jadi marilah sama-sama kita menghadiahkan Fatihah khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama, khususnya kepada
Tuan Guru pengarang kitab kita ni, insya-Allah Syekh Abdul Qadir bin Wangah Wakah Budi Sekam Maya Fatani Al-Fatihah. Fa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Berapa minit? Satu jam. Oh, 1 jam. Nak tahu juga. 1 jam minimum. Paling rendah boleh 1 jam. Tak berhenti kan. Bakal lambat sikit Ustaz, 1 jam minimum. Paling rendah paling cepat 1 jam. Dia boleh lewat lagi. Cukuplah sejam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan pemurah. Bismillah yakni dengan nama Allah, yakni dengan pertolongan Allah. Siapa dia Allah taala ni? Ar-Rahman. Tuhan yang bersifat dengan Rahman. Pemurahnya Allah taala sehingga-hingga semua makhluknya mendapat sifat kemurahan Allah taala. Tak kira orang yang beriman, tak kira yang tak beriman, tak kira munafik, tak kira kufur, tak kira binatang, tumbuhan, syaitan, iblis, semuanya mendapat nikmat daripada kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu murahnya Allah Ta'ala, tak pilih bulu, tak beza, tak sama macam manusia, yang mana kemurahan manusia ni ada sakatan, ada batasan, ada orang-orang yang tertentu. Itu kemurahan makhluk. Adapun kemurahan Allah Ta'ala meratai sekalian makhluknya mendapat kemurahan Allah. Itu tengok sebagaimana maknanya sekiranya kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dunia ini ada harga di sisi Allah Taala, bukan sebagai setimbang emas, setimbang sayap nyamuk. Sayap nyamuk tak ada harga. Sekiranya dunia ini dinilaikan oleh Allah Taala sama harga dengan setimbang sayap nyamuk, nescaya Allah Taala tidak akan memberi walaupun setitik air kepada orang-orang kafir. Jadi menunjukkan sebab apa orang kafir bukan kata setitik yang boleh diminum, banyak yang dia boleh diminum, bukan air sahaja, makanan, harta benda, ekonomi dan sebagainya diberi oleh Allah kepada golongan kafir. Kerana apa? Kerana perkara-perkara dunia tidak ada harga di sisi Allah, tak ada harga di sisi Allah. Itu sebabnya. Itu sifat pemurah Allah. Lagi pula Allah Taala yang bersifat dengan Ar-Rahim, kasih sayang Allah Taala khusus kepada ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berfirman. Apa dia firman Allah Ta'ala? Wa dzakir, hendaklah engkau memberi peringatan, hendaklah engkau memberi nasihat. Fa inna dzikra, kerana bahawa sesungguhnya peringatan, nasihat itu tanfa'ul mu'minin, yakni memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maknanya nasihat agama, perkara-perkara yang baik, peringatan-peringatan ni hanya dapat diambil guna oleh orang yang beriman kepada Allah. Ada pun orang yang tak beriman, mereka tidak mengambil faedah, bahkan mereka tidak dapat nak mengambil kegunaan daripada firman-firman Allah, daripada nasihat-nasihat agama. Itu tanda orang yang tak beriman. Makna orang yang beriman, dia akan menerima, dia akan mengambil faedah daripada ayat-ayat Allah, daripada nasihat-nasihat yang baik. Itu firman Allah Ta'ala sendiri. Wa dzakir fa inna dzikra, beri peringatan olehmu, bagi nasihat olehmu. Kerana apa? Disuruh kita memberi nasihat. Termasuk dalam kata ad-dinun nasihat, agama tu nasihat, dan menasihati ini juga merupakan satu sikap tolong menolong di antara satu sama lain kita sebagai seorang mukminin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, hendaklah kamu, makna sekalian manusia, ta'awanu, tolong menolong, 'alal birri, di atas kebaikan, kebajikan, wat taqwa, dan tolong menolong di atas takut kepada Allah. Yang mana suruhan maknanya mengajak orang buat baik, menghalang orang buat maksiat ni sebenarnya tuntutan fardu ain. Tuntutan fardu ain makna setiap manusia mesti menasihati orang lain membuat benda baik dan melarang orang lain melakukan maksiat. Bukan maknanya menyuruh orang buat baik ni hanya dipikulkan di atas tugas tok imam, di atas pak ustaz, di atas pak guru, di atas tok qadi dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya menyuruh buat baik dan melarang buat jahat ni fardu ain ke atas tiap-tiap individu, laki-laki dan perempuan. Tu di antara tolong menolong tu tadi. Biasa kita dengar, nak nasihat orang tak semayang, kau sendiri pun tak semayang, kata dia. Sebenarnya betul dah apa yang dia buat tu. Bukan syarat nak nanti orang soleh baru boleh menasihati orang lain. Dia tak semayang, itu dosa dia dengan Allah. Itu dosa dia dengan Allah. Dan satu lagi,
dalam tempoh dia maksiat dengan Allah, dia juga dah melakukan ibadah, iaitu menasihati dia kita. Jadi di antara contoh dalam satu kampung kita ni, andai kata ada 200 orang, 200 orang ni saling mengingati di antara satu sama lain, insya-Allah akan menjadi mudah pekerjaan agama tadi daripada nak berharap kepada seorang tok imam, yang mana tok imam kadang banyak tugas. Jadi dia tak ada nak tengok orang duk berjudi situ, tak ada nak tengok orang mendedah aurat situ, tak ada nak tengok orang tak sembahyang di sini. Jadi apabila tanggungjawab tadi dipikul sama-sama, cuma secara khususnya sebagai tok imam, jadi dilantik khusus. Sebagai ketua, orang panggil ketua agama dalam kampung. Adapun kita ni, individu ni, tolong-menolong juga kerana Allah Ta'ala, kerana sayangkan Islam tadi tu. Sebab Islam ni adalah termasuk di antara salah satu perkara yang wajib dijaga, yang dikatakan sebagai kulliyat yang 6. Di antaranya Islam, wajib jaga Islam. Islam pada diri dan Islam yang ada pada masyarakat. Itu masuk sekalian orang muslimin, mukminin, laki-laki dan perempuan, yang semayang, yang tak semayang, asalkan dia beriman, masuk dalam kelebihan doa tadi tu. Itu kelebihan orang beriman. Maknanya walaupun dia ahli maksiat, masuk dalam doa tadi tu. Tetapi berbeza dalam bab zakat. Dalam bab zakat yang dikatakan ahli keluarga Nabi hanya tertentu kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Kita tak masuk. Kita tak masuk dalam bab zakat. Dalam bab berdoa masuk sekalian muslimin. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kata pengarang kitab, kata tuan guru tadi. Kemudian daripada itu, maka hai sekalian anak-anak. Ini peringatan daripada tok guru lah. Pengarang kitab untuk kita semua, untuk diri saya khususnya. Maka hai sekalian anak-anak dan karabah makna ahli-ahli keluargaku, kata dia. Kita kata ni ahli keluarga se-Islam. Anak-anak seugama. Anak-anak seperingkat, anak-anak seugama. Dan saudara-saudara yang seperingkat dengan mereka itu, janganlah sekali-kali kamu, kata pengarang kitab, janganlah sekali-kali kamu, makna sekali pun kamu jangan lalai. Sekali pun jangan. Lalai ni makna lupa. Terlupa. Terlupa. Jadi jangan sekali-kali kamu lalai dan lupa kepada Tuhan. Sekali pun jangan terlupa kepada Tuhan. Yang mana yang di mana Allah Ta'ala ni Tuhan yang menjadikan kita. Jadi janganlah kita lupa kepada Allah yang menjadikan kita daripada asalnya kita tiada, kemudian dikeluarkan kepada ada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, tidak kami, tidak aku, kata Allah Ta'ala, ciptakan jin dan juga manusia. Tidak ada tujuan lain illa liya'budun, melainkan supaya hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia tadi, supaya kita dapat menyembah Allah. Bukan diambil faedah oleh Allah. Tidak. Allah Ta'ala tidak mengambil sebarang faedah di atas apa yang dia ciptakan. Di atas hukum hakam yang ditetapkan, Allah Ta'ala tak mengambil sebarang faedah. Dosa, pahala, kebaikan, kebajikan itu dipulangkan faedahnya kepada manusia itu sendiri. Begitulah juga dia punya azab seksaannya, bala bencananya akibat daripada meninggalkan ibadat tadi pun di atas manusia itu juga sendiri, bukan ke atas Allah. Makna Allah Ta'ala tak rugi kalau kita pakat-pakat tak sembahyang. Allah Ta'ala tak rugi kalau pakat-pakat kita tinggalkan agama Islam, dan tidak menambahkan kehebatan kuasa Allah kalau kita pakat-pakat makna menunaikan ibadat. Pakat-pakat makna sekalian manusia atas dunia ni duk memeluk Islam semuanya, tidak menambah kehebatan Allah Ta'ala. Itu makna Allah Ta'ala tak mengambil sebarang faedah di atas apa yang diperintahkan. Faedahnya kembali kepada diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat amal kecil, hari kiamat dapat tengok balasan daripada baik tadi itu, daripada syurga Allah dengan amalan yang kecil tadi. Begitulah juga dengan kejahatan yang kecil pun kita akan dapat melihat balasan azab nerakanya nanti di hari kiamat. Yang begitu berguna, yang begitu berharga bagi kita, iaitu peringatan yang berguna, pelajaran yang berguna tadi, iaitu tidak layak sekali-kali. Tak layak sekali-kali kita nak berasa sombong dan nak berasa megah dengan sebab kita ni dijadikan daripada suatu yang hina. Jadi tak patut sangat kita nak meninggi diri daripada orang lain. Tak patut, sebab asal kejadian sama.
kulit aja, sarung aja berbeza. Tengkoraknya sama. Ada orang tengkorak dia cantik, tengkorak dia handsome ada? Tak ada, sama aja tengkorak. Cantik ni tengkorak orang ni, tak ada. Serupa je. Kulit luar sarung aja. Tanggal sarung tu nampak body asal. Buka skirt, buka bumper semua tak lawa pun. Kita macam tu lah manusia. Hidung mancung macam penyangkut baju pun pinjam je. Hidung mancung macam penyangkut baju. Jangan sombong dengan ni. Orang hidung kemek macam kena langgar adik Sam bro, jangan. Serupa je. Serupa je. Air mani asal. Baik. Tu pengajaran, maknanya jangan sombong dengan orang lain sebab sama. Dan lagi pula akhir besok. Akhir pula tu tadi asal kejadian daripada air mani. Dina kotor. Jijik dan lain pula, dan lagi pula akhir kita nanti jadi bangkai, jadi baja tanah. Dah mati pula besok bukan bertukar jadi emas. Bila dah mati bertukar jadi mutiara ke tak apa juga. Boleh kerat-kerat jual. Ini tak, mati bertukar jadi bangkai, kecuali orang-orang yang terpilih, orang soleh, solehah, orang yang menjaga agama dia, insya-Allah Taala akan pelihara jasadnya daripada dimakan oleh binatang-binatang dalam bumi tu. Allah Taala pelihara sampai kiamat jasad dia tu. Jadi bangkai, jadi baja tanah. Tu besok semualah. Saya pun macam tu, tuan-tuan pun macam tu lah. Kita akan menuju ke situ. Jadi baja tanah. Dan waktu kita hidup di dunia pun sehari-hari kita ni menanggung akan tahi di dalam perut. Duk nampak pergi kerja dalam perut ada tahi. Pakai baju mahal-mahal pun, bawa kereta mahal-mahal pun, bawa motor mahal-mahal pun, dalam perut bawa tahi, bawa air kencing, pergi mari. Tak ada orang duk tinggalkan perut dia waktu nak pergi pejabat, tak ada. Susah kalau nak makan tengah hari. Buat apa tak makan? Perut tinggal kat rumah. Tak ada. Pakai bawa perut je. Bawa tahi, bawa air kencing sekali. Tu hinanya, tapi tak perasan tadi. Tak perasan sebab dah dihiasi dengan pelbagai jenis keindahan, keseronokan dunia jadi terlupa diri kita tu tadi. Bawa benda kotor pergi mari. Jadi menanggung akan tahi di dalam perut. Dan jikalau comel, comel bahasa dia lah, dah orang bertani. Kalau comel sekalipun, cantik, kulit putih, licin, licin, pipi macam pauh dilayang, bibir macam merah delima, gitu. Maknanya dalam perut ada tak? Tahi juga. Makna kalau dia kata, wah akulah yang paling lawa dalam kampung ni, katalah dalam perut ada tai, hilang rasa. Dalam perut ada, tiba-tiba daripada gerasa hebat tadi, dalam perut ada tai. Tak jadi dia. Tak jadi dia, hilang cantik dia. Gitu. Tu ubat nak jaga hati. Dan bersih zahir kita sekalipun, zahirnya cantik, zahirnya sempurna, lahir sempurna, tak cacat celah pun, sekalipun, maknanya begitulah juga bawa tahi pergi mari. Kemudian tak berapa lama pula Allah Ta'ala akan memindahkan ni ke asal kejadian tadi tu. Daripada asal air mani tadi, Allah Ta'ala memindahkan air mani itu tadi kepada alaqah, iaitu seketul darah, dan seketul darah beku. Jadi darah beku kita ni darah beku dulu. Tengok orang yang keguguran tu, itulah dia asal sebelum jadi manusia. Sebelum kita jadi manusia tu. Kemudian kepada mudghah pula, yakni seketul daging. Kemudian dirupakan, yakni dijadikan oleh malaikat tadi, yakni hakikatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi orang sama ada laki-laki atau perempuan. Pada waktu tu Allah Ta'ala tanya, nak jadikan manusia atau tidak? Kalau Allah Ta'ala kata jadikan manusia, barulah malaikat teruskan. Kalau tak, sakat tu yang berlaku keguguran tu. Yang berlaku keguguran tu makna kehendak Allah Ta'ala tak nak jadikan manusia. Tu sebab kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Adalah hikmah tak jadi manusia tu. Boleh jadi kalau dia hidup, boleh jadi menyusahkan mak bapak, boleh jadi. Boleh jadi akan jadi anak yang derhaka, boleh jadi. Tu kena sangka baik dengan Allah. Ada orang yang ramai anak, tapi kalau ramai anak duk derhaka pada mak bapak, lagi besar masalah. Kalau orang tak ada anak, sebenarnya kadang-kadang Allah Ta'ala nak selamatkan dia daripada dosa, maksiat, kejahatan anak. Makna nanti di hari kiamat tak ada masalah nak jawab anak beranak punya dosa, punya
Maksiat. Kalau orang ramai anak, tiba-tiba anak, katalah anak 20 orang ataupun anak 24 orang, bini 4, seorang 6 orang. Takkan 24 orang. Semua tak semayang. Apa jadi mak bapak jadi? 24 orang tak semayang. Mana teruk bapak jadi itu nak menjawab di hari kiamat. Tu ada hikmah. Ada orang direzekikan anak, ada hikmah. Orang yang tak direzekikan anak, ada hikmah. Jadi sangka baik dengan Allah. Ana inda dhanni abdi, kata Allah Ta'ala. Aku di sisi sangkaan hamba tu. Makna kalau hamba ku sangka baik kepada aku, maka baiklah yang akan diterima. Kalau kita sangka jahat dengan Allah atau apa yang ditakdirkan atas diri kita, makna nanti hari kiamat kita akan mendapat perkara yang jahat juga. Jadi sangka baik dengan Allah. Kena sangka baik. Wajib sangka baik dengan Allah. Begitulah juga dengan sama kita manusia. Walaupun dia hakikatnya orang jahat, kita sangka baik serta waspada. Jangan sangka baik. Siapa datang rumah kita sila-silalah. Bangla nak datang pun silalah. Tu yang terus bersila tu. Sangka baik punya pasal tu. Berwaspada. Kemudian dirupakan jadi orang laki-laki ataupun perempuan. Bila dah kehendak jadi laki-laki atau perempuan, malaikat akan tanya, apa nak tetapkan atas orang ni? Situlah ditetapkan umurnya, rezekinya, pasangannya, sehat dia, anak-anaknya, semuanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Alam azali lagi, alam roh tu tadi tu. Itu yang dikatakan qada dan qadar daripada Allah. Semua dah siap dah. Cuma nak nanti bila waktunya berlaku. Qada maknanya perancangan Allah. Orang ni kaya, orang ni banyak harta, orang ni isteri dia sekian, anak dia sekian, orang sekian. Itu qada Allah, makna perancangan Allah. Qadar bila terjadinya benda tu. Macam ni majlis ilmu yang kita dah ada ni, sebenarnya azali lagi dah dirancang oleh Allah. Semalam lagi dah ada dah perancangan ni. Cuma baru saat ni tadi dijadikan oleh Allah yang dipanggilkan hasil daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah. Sebelum ni tadi, petang tadi, sebelum ni duduk dalam ilmu Allah Ta'ala dah tahu dah siapa yang bakal hadir, siapa yang ada, apa yang dipanggang, semua ditahu oleh Allah Ta'ala. Azali lagi, sebelum kita dijadikan lagi, Allah Ta'ala dah tahu dah majlis ilmu akan diadakan di rumah yang bertuah ni pada sekian malam, sekian hari, siapa yang hadir semua siap dah. Itu syumulnya, sempurnanya, melengkapinya ilmu Allah Ta'ala. Bila sampai ketika yang Tuhan kehendak, berlakulah perbuatan ni tadi, berlakulah, terjadilah majlis ni tadi tu. Makna tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan dikehendaki oleh Allah. Bukan tersilap Allah Ta'ala. Boleh tersilap pula ada malih. Tak, dengan kehendak Allah. Makna dalam kampung ni, ini rumah yang dipilih oleh Allah, adakan majlis perhimpunan ilmu. Itu di antara tempat-tempat yang dipandang bercahaya oleh malaikat daripada bumi. Ada tempat-tempat yang ada majlis ilmu. Sebagaimana kita melihat kepada bintang-bintang di langit bercahaya, begitulah malaikat yang di langit melihat tempat-tempat yang dibacakan ilmu. Mudah-mudahan beginilah yang sedang berlaku pada saat ini di rumah kita. Dipermudahkan jalan untuk masuk syurga. Siapa yang tak nak masuk syurga? Semua orang nak masuk, cuma susah dan senang. Jadi kita lemah, kita dhaif. Jadi tak jadi mustahil kalau Tuhan bagi pertolongan. Allah Ta'ala akan peluang mudah untuk masuk syurga. Orang lain susah nak buat ibadat. Lagi pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tu duduk berkumpul dalam majlis ilmu, Nabi bersabda, para malaikat daripada langit sana semua turun ke bumi, turun di rumah kita ni sekarang ni, duk menghamparkan sayap-sayapnya, bertindan-tindan, berlapik-lapik, bertindih-tindih, duk bergebut-gebut nak memayungkan orang yang hadir dalam majlis ilmu sebagai tanda sukanya, redanya, kasihnya dengan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu daripada bumi sampai ke langit sana. Sekarang sedang berlaku. Perkara ni itulah yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok betapa kasihnya Allah Ta'ala pada kita. Ramai lagi kawan-kawan kita, tapi mengapa kita dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu? Tak lain dan tak bukan kerana kita diberi kasih sayang oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah kasih nak diberikan kebajikan dunia dan akhirat,
yufaqihu fid din. Nescaya Allah Taala akan jadikan mereka ni sebagai golongan yang memahami tentang perihal agama, dengan mana Allah Taala akan hampirkan dia kepada majlis-majlis ilmu. Daripada tak pernah duduk dalam majlis ilmu, Allah Taala pindahkan dia, dudukkan dia dalam majlis ilmu. Ini tanda kasih sayang Allah. Maka jangan kita berasa apa yang kita buat ni satu benda yang tidak ada faedah. Jangan. Ini satu maknanya peluang yang tak semua orang dapat. Bukan dengan sebab sehat, bukan dengan sebab kaya, bukan dengan sebab ada peluang, tidak. Sebab dipilih oleh Allah. Berapa ramai orang yang ada peluang tapi tak dapat nak hadir dalam majlis macam mana kita ada. Berapa ramai orang yang sehat tapi tak boleh nak hadir sebagaimana majlis yang kita duduk. Ini makna pilihan Allah, kasih sayang Allah. Itu rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan pertolongan kita panjangan mak itu. Asal-asal hukumnya memberi didikan agama itu tadi khusus kepada bapa. Wajib bapa mendidik anak-anak melepaskan tuntutan fardu ain mereka. Begitulah juga dengan isteri-isteri mereka. Jadi wajib diajar daripada A sampai Z. Jadi boleh jadi ada di antara kita dengan sebab ialah kita kata kita ni dhaif, kita ni lemah, serba-serbi kekurangan, maka ada kala boleh jadi kita dulu makna kurang didikan agama, contoh. Tapi jangan mempersalahkan ibu bapa, jangan. Bukan salahkan ibu bapa, tidak. Sebenarnya ada benda yang begitu berharga yang Allah Taala nak bagi pada kita. Mana? Pengajaran. Pengajaran betapa pentingnya pendidikan ilmu agama dalam hidup di awal-awal peringkat lagi. Jadi kalau kita dah ambil tindakan macam ni, katalah kita bagi contoh, seorang keluarga ada 3 orang anak. Tiga orang anak ni tadi akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari kiamat tentang ilmu agama mereka, tentang ibadah mereka. Andai kata bapa dia berjaya mendidik, maka besok selamatlah bapa dia di hari kiamat daripada dipersoalkan tentang agama 3 orang anak tadi. Begitulah juga dengan isteri dia. Baik. Jadi andai kata satu peringkat dulu mak bapak kita kurang memberi perhatian, boleh jadi dulu kurang belanja dan sebagainya. Mereka menghadapi macam-macam masalah kehidupan, nak hantar anak-anak duduk belajar agama, boleh jadi kekurangan kemampuan, boleh jadi. Jadi kita sangka baik dengan mak bapak kita. Ini peluang, masih ada lagi peluang kita nak menyelamatkan mak bapak kita daripada dipersoalkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Mana tandanya? Mana cara dia? Tak lain dan tak bukan, jadikanlah diri kita sebagai penuntut ilmu. Mana kalau anak kita 10 orang, 10 orang ni wajib menuntut ilmu, insya-Allah ibu bapanya tidak akan dipersoalkan nanti di hari kiamat. Ini pertolongan kita, bukan sekadar membagi wang ringgit. Wang ringgit hanya nak memudahkan kehidupan mak bapak kita. Itu sekadar di dunia. Apakah pertolongan kita untuk ibu kita nanti, mak kita di alam barzakh? Adakah boleh kita dengan mengirimkan duit di alam barzakh? Tidak. Tak boleh nak mengirimkan duit di alam barzakh. Sebab alam barzakh tidak pakai wang ringgit. Tetapi nak memakai, memerlukan amal ibadah, ganjaran pahala yang dikirimkan oleh anak-anak. Anak-anak ni apabila mereka membuatkan ibadat, melakukan ibadat, walaupun hatta mengutip sampah sekalipun, sampai pahala kebajikannya kepada ibu bapa yang ada di alam barzakh tanpa diniatkan, tak perlu diniatkan. Ini kalau anak-anak, makna orang-orang yang ada pertalian darah, begitulah. Apa yang kita buat malam ni sampai kepada pahala kepada bapak-bapak kita, kepada datuk kita, pada moyang-moyang kita, sampailah ke atas dan sampai ganjaran pahalanya. Betapa gembiranya mereka saat ini. Betapa gembiranya, betapa terima kasihnya mereka dengan majlis-majlis yang kita buat. Makna walaupun bukan di sini, makna di tempat-tempat lain, setiap kali tuan-tuan pergi menghadiri majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah agama, sampai pahalanya kepada mereka tanpa tuan-tuan niatkan, tak perlu niatkan. Inilah tadi pertolongan yang kita nak tolong. Kita nak tolong mak kita, ayah kita dunia, nak tolong juga dia di alam barzakh. Dengan makna ibadat kita mestilah baik, ibadat kita mestilah betul, ibadat kita mestilah sahih, supaya apa yang kita buat tadi dapat ganjaran pahala dan boleh dikirimkan kepada mak bapak. Sebab apa saya katakan begitu? Ada juga anak-anak yang melakukan amal ibadat tetapi ibu bapanya tak dapat sebarang ganjaran. Kerana apa? Kerana ibadat yang dilakukan oleh anak-anak tadi tidak diberi ganjaran pahala oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka di antaranya tidak menunaikan sembahyang fardu 5 waktu.
Orang yang tak menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, apa sahaja amal kebajikan yang dia buat tidak diberi pahala oleh Allah. Tersebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di antara bala yang Allah Ta'ala bagi terhadap mereka yang meninggalkan fardu sembahyang, pertama sekali mereka dilaknat oleh Allah. Sekali tinggal fardu sembahyang, sekali dilaknat. 5 waktu meninggalkan sembahyang, 5 kali dia dilaknat oleh Allah sehari semalam. Apatah lagi kalau seminggu, apatah lagi kalau setahun tak sembahyang, apatah lagi kalau 20 tahun tak sembahyang. Maknanya 20 tahun duduk dalam laknat Allah wa'iyadzubillah min dzalik. Dan di antaranya doanya takkan diterima oleh Allah. Jadi apa perlu anak-anak nak berdoa sedangkan dia tak sembahyang, sedangkan doanya tak dikabulkan oleh Allah. Itu akibat tak sembahyang 5 waktu. Kemudian segala amal ibadat yang dia buat, yang didirikan itu mestilah berlandaskan ilmu, pengetahuan, hukum-hukum dan undang-undang tentang sembahyang. Baru dipanggil orang yang sembahyang dengan ilmu. Sebab orang yang sembahyang atau beramal ibadat dengan tidak ada ilmu, ditolak amal ibadatnya oleh Allah. Sebagaimana kata fuqaha dalam kitab fiqh, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal ibadat tidak berlandaskan ilmu pengetahuan, nescaya ibadatnya ditolak oleh Allah Ta'ala sama sekali. Dengan sebab itulah Nabi juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu menjadi satu kemestian, kefarduan di atas tiap-tiap individu laki-laki dan perempuan. Kerana apa? Ini di antaranya nak mengesahkan ibadat yang kita buat. Sikit lagi tu rezeki dan sebagainya. Itulah kita dulu dalam perut mak kita. Dan disebutkan oleh para alim ulama. Sebab apa orang perempuan mengandung tak keluar darah haid? Sebab apa? Di antara sebabnya kerana darah haid itu jadi makanan anak dalam perut. Itulah makanan kita. Bila dah makan pizza, lupa dulu makan darah dalam perut. Padahal semua makan darah dulu. Itu sebab orang perempuan pada golib kebiasaan bila mengandung tak datang darah haid. Sebab jadi makanan bayi dalam perut. Tapi ada juga jarang-jarang orang yang mengandung keluar darah haid. Jarang sekali, nadir lah benda tu. Baik. Jadi dalam perut ibu kita tu ialah negeri yang pertama. Itulah negeri kita yang pertama. Kecil aja negeri kita tu. Kecil aja negeri kita tu. Perut ibu kita tu negeri yang pertama bagi kita. Dan kemudian daripada itu, makna setelah Allah Ta'ala dudukkan kita dalam perut tu, kemudian daripada itu Allah Ta'ala mengeluarkan kita. Keluarkan kita daripada tempat yang begitu sempit dan picik, maknanya sempit lah. Cakap bahasa dia tu, kecek Kelantan dia tu, picik makna sempit lah. Maknanya kepada tempat yang luas ini, mana? Iaitu dunia. Daripada alam sempit, gelap, gelita dalam tu, tiba-tiba Tuhan keluarkan kepada dunia yang lebih luas. Iaitu mana? Di dalam kampung, bagian-bagian. Jimizan duduk dalam kampung Batu Putih, Solok Duku tu. Mari duduk dalam pokok mari duduk dalam pokok. Nijam duduk. Nijam dah duduk ke kelang katanya. Duduk dalam pokok, tapi dia keluar dekat terendah. Keluar kat terendah. Semua tulis tu. Semua dah tu. Semua tulis siap dah. Dah jumizan begitu. Bertuah punya anak. Anak bertuah lah tadi. Semua bertuah lah ni, yang hadis semua bertuah. Di dalam kampung bagian-bagian jajahan, bagian-bagian negeri. Dalam negeri sekian-sekian ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bagian-bagian mengikut pada umur. Umur orang ni, sakat ni. Orang umur ni, yang ni umur ni, sakat ni. Ada umur 7 hari. Ada umur 2 tahun, ada umur 60 tahun, ada umur 80 tahun. Jauhnya dah 70. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi barakat pada umur, mudah-mudahan. Panjang umur serta banyak ibadat. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan, amin. Dan rezeki bagian-bagian. Ada orang yang mewah, ada orang yang sederhana, orang yang pakai miskin. Itu semua perancangan Allah. Inilah yang dikatakan tempat kita dan negeri kita yang kedua. Ini negeri kita yang kedua. Banyak negeri kita ni. Jaga-jaga, kata Tuan Pengarang. Jangan bodoh. Dia kata jangan bodoh. Bukan saya cakap, dia cakap. Dalam kita cakap. Bawa dan alik bodoh. Dah bahasa Kelantan dia. Tak apalah, jangan marah dia, betul lah tu. Sebab nak cuci benda kotor, kena
tonyoh kuat-kuat. Bilik air kita tu, kalau yang jenis bertahun tak bergosok tu, tak payahlah nak siram-siram mana air. Memang tak tercabut dia punya lumut tu. Kena gahan dengan apa? Simbah kelorak lagi. Apa lagi? Guna dengan beruh besi pula tu. Beruh dawai, gonyol sampai seliuh jangan tangan nak bersih. Jadi diri kita ni nak bersih pun ada masa kena gonyol kuat-kuat juga. Jadi orang tak tahan kena gonyol, diri dia takkan bersih. Orang tak tahan kena gonyol, diri takkan bersih. Apalah ustaz tu duk kata ke orang. Takkan nak kata ke kambing. Dah memang hukum hakam Allah turun kepada manusia. Kambing buat apa tak tutup aurat, berdosa mu masuk neraka, tak ada. Sebab hukum hakam tu untuk manusia. Jadi orang yang ikhlas, yang sebenar-benar nakkan kebersihan diri di sisi Allah, makna dia akan sanggup merendahkan diri dia, mengaku kelemahannya, mengaku dosanya. Insya-Allah orang ni ada peluang nak berjaya membersihkan diri dia. Banyak itu pengalaman kita. Ada orang kadang dia mengaji, bila dengar teguran-teguran yang macam ni daripada dalam kitab, dia kata apalah ustaz ni duk kata ke orang. Dia tak ada sebut pun nama siapa-siapa. Kebetulan kita termasuk dalam golongan tu. Berasa hati. Mujur berasa hati, menunjukkan hati kita hidup. Menunjukkan hati kita ni ada lagi apa? Maknanya hidup lagi lah, berasa hati. Makna kalau bercakap macam tu buat tak tahu. Menunjukkan hati dah mati. Ni berat dah ni. Kanser tahap 5 ni. Hati dah mati, tak boleh buat. Cakap nasihat tak berasa. Cakap syurga tak berasa nak syurga. Cakap api neraka tak berasa azab. Cakap nikmat tak berasa nak. Alah syurga dunia tak dapat dan maknanya duk menumpang kesenangan orang lain dan sebagainya. Demikianlah juga mendidik anak-anak cucu kepada demikian itu juga. Ni yang rosak. Makna anak isteri dia, keturunan dia pun dia didik supaya jadi loba dunia macam dia juga.